Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tingkatan 2 PKKS Sabar? Okey, hari ini kita bertemu lagi untuk modul PDPR bagi subjek Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Kefungsian Sederhana tingkatan 2. Tajuk kita pada kali ini ialah yang ketujuh, iaitu keselamatan. Standard kandungan 7.1, kemahiran kecekapan psikososial untuk menjaga keselamatan diri terhadap yang pertama, gangguan seksual, yang kedua, penderaan seksual. Standard pembelajaran 7.1.1 menyatakan maksud gangguan seksual dan penderaan seksual. 7.1.2 menyenaraikan contoh-contoh gangguan seksual dan penderaan seksual. Dan 7.1.3 menjelaskan tindakan yang perlu diambil untuk menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Objektif pembelajaran kita pada topik kali ini ialah murid-murid dapat mengetahui maksud gangguan seksual dan penderaan seksual, menyenaraikan contoh-contoh gangguan seksual dan penderaan seksual, dan yang ketiga, mengetahui dan menyatakan tindakan yang perlu diambil untuk menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Jom kita kenali apa itu gangguan seksual dan penderaan seksual. Okey, gangguan seksual boleh berpunca daripada ungkapan. Ungkapan tu adalah kata-kata lah. Gerak tubuh dan perlakuan berunsur seksual yang sengaja. Gangguan seksual sememangnya sesuatu yang tidak dikehendaki, diundang atau diminta. Perbuatan ini boleh mengganggu emosi, fizikal dan maruah individu lain. Okey, yang kedua, penderaan seksual. Penderaan seksual ialah gangguan terhadap seseorang dengan niat untuk mendapatkan kepuasan seksual. Okey, maksudnya kita buat sesuatu ke atas tubuh badan orang lah. Contohnya, pendedahan kepada kelakuan yang tidak senonoh dan tidak sopan seperti meraba, memegang dan sebagainya. Okey, kamu boleh lihat gambar rajah di sebelah. Kamu boleh lihat seorang murid perempuan, budak sekolah sedang tunggu di bus stop. Okey, ada seorang lelaki yang memakai pakaian berbaju warna merah tu duduk dekat dengan perempuan tersebut. Okey, dia duduk tu bukan duduk jauh, dia duduk terlalu rapat sehingga menyebabkan budak tu tak selesa. Jadi apa tindakan budak tu? Dia menjerit kan? Dia menjerit sekuat hati dan kemudian kamu boleh lihat ada seorang pegawai polis bawa budak lelaki itulah. Kerana itu adalah gangguan seksual lah. Gangguan seksual terhadap budak sekolah itu, dan budak lelaki baju merah tu telah dibawa ke balai polis. Okey, cikgu tak nak kamu buat perlakuan seperti inilah. Perlakuan seperti ini tak baik lah. Boleh mengganggu emosi, fizikal dan maruah orang yang kamu ganggu tu. Sekarang kita lihat contoh-contoh gangguan seksual dan juga penderaan seksual. Cikgu bahagikan dari 3 sudut. Yang pertama dari sudut lisan. Lisan ini bermaksud percakapan. Apa yang keluar daripada mulut kita lah. Contohnya bercakap lucah, bercakap yang tidak eloklah perkataannya tu, dan mengejek berkaitan tubuh badan seseorang seperti gemuk, pendek dan sebagainya lah. Yang kedua, dari sudut sentuhan, maksudnya kita pegang. Contohnya memegang anggota badan seseorang tanpa kerelaan. Ini contohnya dia pergi dekat orang tu, dia pergi pegang tangan orang tu, dia pergi pegang bahagian anggota badan yang tak sepatutnya boleh dipegang. Dan yang ketiga, dari sudut emosi,
Dari sudut emosi ni dia tak ada cakap, tak ada pegang, tetapi dia menghantar gambar-gambar lucah, gambar-gambar yang tak senonoh dan tak sopan, dan juga membuat aksi. Okey. Ya, ini adalah contoh-contoh gangguan seksual dan penderaan seksual dari sudut lisan, sentuhan dan juga emosi. Sekarang kita tengok macam mana cara untuk kita menangani daripada diganggu dan juga didera secara seksual. Okey, terdapat 6 cara ataupun langkah untuk mengelakkan daripada diganggu dan didera secara seksual. Okey, yang pertama, saya harus bijak memilih rakan sebaya. Okey, maksudnya kita kena pilih kawan yang baik. Jangan pilih kawan yang tak baik lah. Okey, itu maksud dia. Yang kedua, saya tidak menyalahgunakan alat elektronik seperti telefon bimbit yang disediakan oleh ibu bapa. Okey, sekarang memang kamu semua ada handphone kan? Okey, jadi kamu sepatutnya guna untuk sesuatu yang berfaedah. Jangan pergi melayari gambar ke video yang tak sepatutnya kamu lihat. Okey, yang ketiga, saya mesti berpakaian sopan. Okey, ni penting berpakaian sopan ni untuk mengelakkan daripada orang tengok kita punya bentuk badan. Bila dia tengok bentuk badan, dia rasa macam seronok lah. Seronok. Bila seronok tu dia nak pegang, teringin kan, dan sebagainya. Yang keempat, saya tidak mengizinkan orang lain menyentuh tubuh saya sesuka hati. Okey, jangan bagi orang duduk dengan kita rapat-rapat, orang nak pegang-pegang kita, sentuh kita, terutamanya di bahagian-bahagian yang tak sepatutnya lah dipegang. Contohnya bahagian dada kita, bahagian punggung kita, kemaluan kita dan sebagainya lah. Dan yang kelima, saya mesti memberitahu kepada ibu bapa sekiranya diganggu. Okey, sekiranya ada orang ganggu kamu, kamu cepat-cepat bagi tahu kepada ibu bapa kamu. Atau kalau berada di sekolah, kamu boleh bagi tahu kepada cikgu. Supaya cikgu boleh bagi amaran kepada orang yang mengganggu kamu. Okey, yang terakhir, saya berani menyatakan tidak. Okey, tidak sekiranya berasa tidak selesa. Kamu tengok kalau ada kawan-kawan kamu yang duduk di sebelah kamu, dia cuba nak sentuh-sentuh kamu, kamu cakap, arah dia kan. Kamu kena berani katakan tidak, tak boleh pegang aku, tak boleh sentuh aku, tak boleh duduk dekat-dekat aku. Itu adalah amaran supaya orang tak datang ataupun mengganggu kamu sesuka hati. Okey? Ini adalah langkah-langkah cara untuk kita nak mengelakkan daripada diganggu ataupun didera secara seksual lah. Setelah kamu faham tentang gangguan seksual dan penderaan seksual, kamu boleh jawab soalan yang telah cikgu sediakan di dalam modul. Okey, latihan yang pertama. Berdasarkan gambar yang diberi, tandakan pangkah pada gangguan ataupun penderaan seksual. Okey, kamu kenal pasti ada 4 gambar di bawah ini. Yang mana satukah gangguan ataupun penderaan seksual? Itu kamu pangkahkan. Okey, yang soalan yang pertama. Okey, latihan yang kedua pada lampiran 5. Okey, kamu pilih jawapan yang betul. Yang pertama, maksud gangguan seksual. Okey, ada 3 pilihan jawapan. Yang kedua, maksud penderaan seksual. Ada 3 juga pilihan jawapan. Kamu baca dan kamu pilih yang mana satu jawapan yang tepat. Latihan yang ketiga pada lampiran yang ke-6.
Kamu padankan contoh-contoh gangguan seksual dan penderaan seksual mengikut jenis yang betul. Ada lisan, sentuhan dan emosi. Kamu pilih yang mana satu berkaitan dengan ketiga-tiga jenis tersebut. Latihan keempat pada lampiran 7. Kamu pilih dan tulis semula cara-cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual pada carta di bawah. Okey, ada 6 pilihan jawapan. Kamu cuma pilih 4 sahaja yang tepat. Latihan yang terakhir, latihan 5 pada lampiran 8. Kamu nyatakan pernyataan di bawah sama ada betul atau salah. Okey, kamu baca pernyataan, kemudian kamu kenal pasti sama ada pernyataan itu betul atau salah. Setelah siap semua latihan, kamu boleh hantar kepada cikgu untuk disemak. Setakat ini saja pelajaran kita berkenaan dengan topik keselamatan. Kita jumpa lagi pada topik yang akan datang. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.